Okey, satu lagi teknik sugus untuk anda. Satu lagi teknik sugus. Banyak pelajar yang tanya, boleh tak kita bincangkan peranan sekolah? Okey, peranan sekolah. Peranan sekolah ni penting juga. Kamu tengok seorang ibu bapa mempunyai 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang anak, maksimum 10. Kalau bapa bercakap, 10 orang anak boleh dengar, 6 orang anak, 4 orang anak boleh dengar. Tapi apabila seorang guru besar, seorang pengetua bercakap dalam perhimpunan, guru besar mempunyai dia punya lingkungan itu, dia punya lingkungan pengaruh itu begitu luas. Jadi sekolah masih merupakan institusi yang sangat-sangat memainkan peranan dalam memastikan generasi akan datang terus berada di landasan yang betul untuk membina masa depan negara ini. Jadi kita lihat apakah peranan yang dapat dimainkan oleh sekolah. Katakanlah kamu ada karangan ataupun soalan keluar rumusan, okey, tentang peranan sekolah. Okey, bagaimana kita nak cari peranan sekolah ni? Walaupun sekarang pada era COVID-19 ni ramai yang tak pergi sekolah, tapi kita masih bincang tentang peranan sekolah. Saya rasa peranan sekolah ini besar. Ada juga kadang-kadang saya terfikir bahawa sekolah ini dengan sendirinya belum boleh jadi satu medan bagi membawa semua masyarakat bersama, sebab kita ada pelbagai jenis aliran sekolah. Kita ada sekolah swasta yang pelajar bayar dari 20,000 setahun sampai 100,000 setahun pun ada di Kuala Lumpur. So bayangkan, sekolah, can school bring people together? It's a big question mark now, you know. Jadi untuk mengubah sedikit peranan sekolah ini, kita boleh lihat aktiviti yang melibatkan generasi muda seperti sukan, e-sukan. Semua ni boleh bawa masyarakat bersama, tak kira dia kaya, miskin, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, orang Sabah, Sarawak, Semenanjung. Dia masih boleh bawa kita bersama. Jadi kita perlu melihat lebih daripada apa yang boleh dibuat oleh sekolah itu sendiri. Kita perlu melihat pada alternatif lain supaya kita boleh terus membawa masyarakat pelbagai kaum di negara kita bersatu. Okey? Tapi peranan sekolah memang tidak dapat dinafikan. Okey? Sebab segala-galanya bermula di sekolah. Okey, nombor 1. Apa tujuan kita pergi sekolah? Tujuan nombor 1 kita pergi sekolah ialah untuk apa objektif sekolah. Tuliskan objektif sekolah ialah nombor 1, melahirkan generasi yang saya nak kata seimbang. Generasi yang seimbang. Bukan terlebih yang itu, terlebih yang ini. Generasi yang seimbang. Seimbang dari apa? Nombor 1, seimbang dari segi pencapaian akademik dan juga seimbang dari segi sasiah, yang boleh dicapai melalui co-curriculum. Co-curriculum diadakan di sekolah supaya pelajar dapat dibentuk dalam satu rupa yang lebih seimbang. Dia lahir manusia yang seimbang, bukan hanya asyik dapat A saja dalam mata pelajaran, tapi tidak ada karakter, tidak ada jati diri, tidak ada peribadi yang unggul. Jadi ini penting. Jadi objektif utama persekolahan ialah melahirkan generasi yang seimbang, selaras dengan matlamat pendidikan kebangsaan, dan hal ini, objektif ini dapat dicapai satu melalui akademik. Akademik ini kita kenali sebagai kurikulum. All the subjects that you study in your school, you study science, maths, languages, sejarah, semua itu subjects yang kamu belajar dalam bilik darjah. Dan ini aktiviti di luar bilik darjah. Dan salah satu aktiviti luar bilik darjah yang penting ialah sukan. Kerana melalui sukan kita boleh melahirkan olahragawan dan olahragawati yang bakal mewakili negara. Peranan sekolah di sini sangat penting. Okey, kalau kita nak bintang-bintang international, superstars macam Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, Pandai Leila Rinong, kita perlukan sekolah yang memberikan kepentingan pada aspek sukan, dan sekurang-kurangnya sebuah sekolah lahirkan seorang
olahragawan atau olahragawati yang mampu mewakili, sekurang-kurangnya mewakili negara di rantau Asia, Asia Tenggara, ataupun kalau boleh di seluruh dunia pada peringkat dunia. Jadi ini peranan sekolah yang amat besar, walaupun pada tahun ini, tahun 2020, persekolahan itu sendiri, proses persekolahan itu sendiri tidak berjalan dengan lancar, tapi kita anggap ini keadaan sementara. Apabila keadaan pulih selepas wabak COVID-19 ini, maka sekolah perlulah menumpukan perhatian. Satu sekolah lahirkan satu ahli sukan bertaraf dunia. Kalau inilah komitmen yang boleh diambil oleh sekolah, maka kita boleh berjaya. Sebab sekolah saja boleh buat. Sebab sekolah ada pilihan. Banyak student, banyak pelajar, beribu-ribu di bawah bumbung yang sama. Jadi pihak sekolah dapat mengenal pasti siapa pelajar ini yang dia masuk tingkatan 1, kita dah tahu. Dia ni boleh ke tak boleh. Jadi guru-guru dapat membantu, dapat mengasuh, memberi tunjuk ajar supaya pelajar itu mencapai kecemerlangan. Bukan saja dari segi akademik, tetapi juga dari segi sukan. Kerana sukan juga satu career sekarang. Kan dalam dunia hari ini, sukan boleh dijadikan kerjaya. Jadi kenapa tidak pelajar yang minat, agresif, kita beri peluang untuk dia bersukan. Bukan saja untuk kebaikan diri dia sendiri, malah untuk keluarga, masa depan dia, untuk negara juga. Okey? Jadi, objektif pelajar yang seimbang, 1 akademik, 2 co-curriculum, 3 sukan sasiah, dan apa lagi yang berlaku di sekolah ialah kita perlukan sekolah ini untuk eratkan perpaduan. Eratkan perpaduan. Satu-satunya ejen yang dapat mempererat integrasi nasional di negara kita ini, peranan ini masih dimainkan secara besar-besaran oleh sekolah. Dan macam saya kata tadi, walaupun peranan itu kita ada sekolah yang pelbagai aliran, sekolah swasta, sekolah kerajaan, walaupun peranan itu kurang, tetapi tak ada alternatif. Kita memang tak ada alternatif buat masa sekarang. Sekolah sahaja yang boleh melaksanakan usaha untuk mengeratkan, sebab masa mereka membesar bersama-sama, pelajar ini berupaya untuk memahami antara satu sama lain dan menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Okey, seterusnya. Tugas sekolah hari ini berat kerana sekolah perlu lestarikan jati diri anak bangsa. Okey? Sekolah perlu lestarikan jati diri anak bangsa. Sekarang kerana banyak sangat pengaruh, termasuk melalui media sosial, media massa, pengaruh barat, pengaruh negatif, macam-macam pengaruh mula datang, terutamanya kepada pelajar yang berusia remaja ini. Dia mudah terpengaruh. Apabila dalam pedoman agama dan kekuatan dalamannya kurang, maka dia mudah terpengaruh. Lebih-lebih lagi apabila dia dapat rakan-rakan yang senasib dengannya, rakan-rakan yang juga ada kepincangan dalam keluarga, dia ni pun ada kepincangan dalam keluarga, mereka jadi sangat rapat, mereka saling memahami, dan mereka mula buat kerja-kerja yang antisosial, yang membawa mereka jauh daripada kehidupan bermasyarakat. Jadi sekolah boleh mengenal pasti. Sejak awal-awal lagi, siang-siang lagi, sekolah boleh nampak yang pelajar ni bermasalah, dan sekolah boleh mengadakan program-program khusus untuk pelajar-pelajar seumpama ini supaya mereka dapat diubah, mereka dapat dilentur apabila ketika ia masih rebung lagi. Jadi melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi tugas sekolah selain ibu bapa ialah melentur buluh itu ketika ia masih rebung lagi. Itu sangat penting. Saya rasa itu satu tanggungjawab yang sangat penting, dan tanggungjawab itu semakin berat dalam dunia hari ini. Semakin berat kerana kita ada asakan globalisasi, macam-macam yang kita lihat. Kamu buka Instagram dah, macam-macam kamu lihat, macam-macam pengaruh. Everybody wants to influence you. Everybody wants you to become their followers. Everybody. So kita ada macam-macam. Jadi kita kena kuatkan diri. Apabila diri kita kuat, kita boleh jalan menuju masuk dalam media apapun, kita tetap okey. Itu penting. Kita walau di mana kita berada, bersama siapa kita berada, kita mesti pastikan kita okey. Kita okey.
kita mungkin ada masalah, tapi jangan kita menjadi masalah. Okay, we can have problem, but make sure we are not the problem. We are never the problem, we are always part of the solution. Itu adalah satu komitmen yang harus diambil oleh generasi muda, lebih-lebih lagi dalam dunia hari ini, pada abad ke-21 ini, di mana kita ada pelbagai cabaran. Cabaran kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak pun cabaran itu. Perubahan berlaku dalam diri kita, dalam kalangan adik-beradik kita, remaja, kawan-kawan kita. Berlaku perubahan dan dia tersasar jauh daripada jati diri yang sepatutnya ada pada seorang manusia yang bergelar warga negara Malaysia. Ini sangat penting. Okey, dan akhir sekali, kalau nak lestarikan jati diri, mestilah tugas sekolah yang paling berat ialah menghindarkan anasir-anasir jahat. Menghindarkan anasir-anasir jahat, ni saya boleh kata pengaruh-pengaruh negatif. Anasir ni pengaruh biasanya negatif. Pengaruh-pengaruh negatif yang datang daripada pelbagai sumber, bukan sahaja media, di luar sekolah, okey, dalam masyarakat, dalam media sosial, okey, daripada dalam sekolah itu sendiri. Mungkin kita ada musuh dalam selimut dalam sekolah itu sendiri yang boleh merosakkan jati diri masyarakat, terutamanya generasi akan datang. Jadi perhatikan, saya masih boleh buat mnemonic walaupun sekolah topiknya berbeza. Saya masih boleh buat mnemonic, saya masih boleh guna teknik sugus untuk cari idea. Jadi saya nak belajar secara kreatif macam ni. WhatsApp cikgu, kita boleh belajar melalui online sekarang. I teach online, I teach through Zoom now. Because sekolah buka, sekolah tutup, tuition buka, tuition tutup. Saya pun dah tak tahu nak buat apalah. Okey, jadi kita terpaksa untuk sekurang-kurangnya 2020, tahun 2020 ni, kita teruskan pembelajaran melalui online lah. Melalui online. Kita buat secara kreatif, kita buat secara interaktif. Very interesting. I've been doing now a few weeks already. Very interesting. Student interact, dia buat homework, dia ambil gambar, dia hantar kepada saya. Jadi kita terus berkomunikasi. Dan kamu tahu, I teach totally different way. Okay, probably the most creative BM coach in Malaysia. The way I teach is totally different. See, simple things I put to you in a different way so that dia masuk dalam kepala kamu buat selama-lamanya. Okay? Semua topik saya boleh buat macam ni. Semua topik UPSR, PD3, SPM kita boleh buat. Semua tema-tema kamu yang penting kita buat macam ni. Dalam satu muka surat kita boleh letak semua perkara penting, termasuk dengan ungkapan menarik, peribahasa, pendapat tokoh, whatever, in one page everything covered. Like SPM 30 pages cover 30 topics. Kita tak ramal soalan, kita ramal jawapan terus. Kita ada jawapan. Biarlah lembaga peperiksaan tanya apa yang mereka suka, kita prepare answers. Okey, ini cara kita belajar. Siapa berminat, WhatsApp saya 0196626057. Jadi, tengok peranan sekolah ini besar dan sebagai yang saya katakan tadi, hanya sekolah yang boleh membawa beribu-ribu pelajar di bawah bumbung yang sama. Jadi kebolehan pentadbiran sekolah untuk mempengaruhi mereka itu jauh berkali ganda lebih luas daripada apa yang boleh dibuat oleh ibu bapa yang hanya berurusan dengan beberapa orang anak. Okey, jadi sekolah besar peranannya. Guru-guru perlu sedar bahawa apa jua yang guru buat tu pelajar nampak, pelajar tengok, pelajar nak ikut. Jadi jadilah satu sumber inspirasi. Kawan-kawanku, cikgu-cikgu, jadilah sumber inspirasi kepada pelajar supaya kita boleh bawa mereka bersama menyeberangi, mengharungi pelbagai cabaran pada era yang begitu mencabar kita ini. Okey? Alright, teruskan belajar. Di mana jua ada peluang, ada ilmu, cari dan dapatkan. Tak kira sumbernya dari mana. Okey, saya buka online tuition Cikgu Sugus untuk seluruh Malaysia. Siapa nak belajar dari mana pun boleh. Dari luar negara pun ada pelajar nak belajar sebab dia tinggal bersama keluarga di luar negara, dia nak buat SPM dan sebagainya. Kita boleh terus berkomunikasi. Kita ada teknologi, jadi kita gunakan. Okey, gunakan teknologi
kekalkan tradisi. Thank you.